Assalamualaikum murid-murid. Hai. Okey, hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 4, tapi kali ini kita akan belajar bidang sirah, iaitu kebijaksanaan Nabi Muhammad. Jom kita tengok lagi. Tajuk kita hari ini kebijaksanaan Nabi Muhammad. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, jom tanda tangan dan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi adik-adik, kita kena tahu dulu apa objektif pembelajaran yang kita nak capai hari ini. Yang pertama, Ustazah nak adik-adik dapat menyatakan maksud Fatanah Nabi Muhammad dengan betul. Dan yang kedua, adik-adik perlulah boleh menjelaskan keunggulan sifat Fatanah Nabi Muhammad dengan betul. Assalamualaikum, Ibu. Oh, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Amni. Kenapa tu terjerit-jerit tu? Cuba bertenang. Tadi kan Ibu, masa dekat sekolah kan, Amni dengan Aisyah, kawan Amni tu, kami berdua dapat markah penuh kuis matematik. Wah, ya ke? Tahniah anak Ibu. Itu menunjukkan Amni mempunyai sifat Fatanah. Amni tahu Fatanah tu apa? Oh, Amni tak tahulah Ibu. Fatanah tu apa ya Ibu? Tak apa Amni. Jom Ibu terangkan maksud Fatanah. Apakah itu Fatanah? Adik-adik tahu apa maksud Fatanah? Fatanah ialah bijaksana, berakal budi dan pandai. Adik-adik tahu Nabi Muhammad sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Tahukah adik-adik Nabi Muhammad SAW dan para rasul yang lain juga mempunyai pemikiran yang kritis? Pemikiran yang kritis tu apa ya? Pemikiran yang kritis ialah mereka tidak menerima bulat-bulat sesuatu perkara. Sebaliknya, mereka akan menimbang dahulu baik dan buruk sesuatu perkara itu. Dan mereka juga dapat merancangkan satu strategi dakwah yang berkesan. Jadi, semua dah faham apa maksud Fatanah tadi? Bagus. Kalau sudah, kita akan beralih pula kepada keunggulan sifat Fatanah Nabi Muhammad. Dalam bahagian ni, Ustazah nak adik-adik tahu 5 keunggulan sifat Fatanah Nabi Muhammad. Apa itu yang pertama? Yang pertama ialah peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Yang kedua, strategi berhijrah Nabi Muhammad. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Aus dan juga Khazraj ataupun kaum Ansar. Yang keempat, membentuk Piagam Madinah. Dan yang kelima, Nabi Muhammad merupakan seorang usahawan yang unggul. Jadi, mari kita lihat apakah kebijaksanaan yang Nabi Muhammad tunjukkan di dalam peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Okey, dalam peristiwa ni, Nabi Muhammad SAW mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Kerana apa? Mereka ini bertelingkah. Siapakah yang selayaknya untuk meletakkan batu Hajarul Aswad itu di tempatnya? Jadi, tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Bijak bukan? Dan adil juga.
Seterusnya, keunggulan kebijaksanaan Nabi Muhammad yang kedua ialah sewaktu strategi berhijrah Nabi Muhammad. Jadi apa yang Nabi buat sewaktu baginda ingin berhijrah? Yang pertama, Nabi Muhammad tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab yang lain untuk berhijrah ke Madinah. Maksudnya, Nabi Muhammad tidak mengikut jalan yang biasalah. Oleh itu, Nabi Muhammad menggunakan jalan lain. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan Abdullah bin Uraiqid, iaitu seorang yang bukan beragama Islam. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa baginda bijak dalam mengatur strategi berhijrah. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW juga mempersaudarakan kaum Aus dan juga Khazraj, di mana setelah berhijrah, Nabi Muhammad mempersaudarakan mereka, kedua-dua kaum ini. Jadi, tindakan itu secara tidak langsung telah menjadikan semua kaum muslimin itu bersatu padu dan digeruni oleh musuh-musuh Islam. Seterusnya, setelah baginda mempersaudarakan kaum Khazraj dan juga kaum Aus, baginda juga membentuk satu piagam Madinah. Jadi, piagam Madinah ini mengandungi apa? Ia mengandungi prinsip-prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Maksudnya ini adalah peraturan-peraturan yang perlu diikut oleh semua penduduk Madinah. Untuk apa? Untuk memastikan kesatupaduan itu terus kekal, ya. Keunggulan Nabi Muhammad yang terakhir pula ialah kita dapat lihat baginda adalah seorang usahawan yang unggul. Kenapa kita katakan baginda seorang usahawan yang unggul? Apakah kebijaksanaan yang Rasulullah tunjukkan? Rasulullah merupakan usahawan yang berjaya, di mana baginda diamanahkan untuk menguruskan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Untuk pengetahuan adik-adik, Sayyidatina Khadijah ni merupakan seorang wanita yang berjaya dan juga kaya. Jadi, dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad dan juga kejujurannya dalam perniagaan, baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Nabi Muhammad juga dikenali ataupun digelar sebagai Al-Amin. Kerana apa? Kerana sikapnya yang jujur, ya adik-adik. Jadi, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Ustazah harap adik-adik semua faham isi yang nak disampaikan oleh Ustazah dan kita dapat mencapai objektif pembelajaran pada hari ini. Jadi, adik-adik, kita sebagai umat Nabi Muhammad mestilah meneladani sifat bijaksana baginda untuk tujuan kebaikan. Jangan gunakan untuk tujuan keburukan pula, ya. Dan jangan lupa untuk jawab latihan yang dah dibekalkan dalam modul masing-masing. Ustazah nak selepas sahaja adik-adik jawab, tolong snap dan hantar pada Ustazah. Kemudian, adik-adik boleh juga buat latihan pengukuhan dengan link yang Ustazah sediakan. Okey? Bye! Assalamualaikum semua. Jumpa lagi minggu hadapan.